Syafiqah Sahimi. Saya Daniel Nawawi. Anda sedang menyaksikan Obi TV. Baik Pika, untuk hari ini kita ada berita apa untuk netizen kita? Kita ada dua kisah yang meruntun jiwa dan salah satunya adalah kisah tragedi yang memang menggempakan dunia. Kita nak teruskan lagi. Kita teruskan dengan berita kedua tentang apa pula Pika? Kisah yang kedua adalah kisah yang ibu tak dapat lihat anak buat kali terakhir. Bapa pun. Bapa pun sama. Tak dapat tengok anak. Ini mungkin kisah pasal rentas negeri. Tapi kita tak boleh cerita sekarang dah. Tak boleh, kita nak tengok tahu pasal apa. Jom kita layan Obi TV. Kisah pertama, pada 21 April, satu dunia dikejutkan dengan satu kes kehilangan sebuah kapal selam KRI Nanggala 402 yang mana iaitu sebuah kapal selam daripada negara Indonesia. Betul tu, Dan orang kata kapal selam ni memang kalau aku tengok pun aku sedih lah sebab aku ikut memang daripada awal flow dia. Jadi dikabarkan sebelum hilang kapal selam tu dikatakan mereka sedang menjalani latihan tembakan torpedo. Betul tak je? Betul. Di perairan Bali. Dan kalau nak tahu kapal tu tenggelam sedalam 700 meter. Orang kata memang dah had dah. Sebab apa? Kapal selam tu boleh hanya sampai 250 meter. Katakan pada hari Sabtu, tak silap aku lah, 3 pagi, oksigen dalam kapal tu dah orang kata apa? Berkurang. Tetapi operasi menyelamat mengambil masa sehingga beberapa hari sebab nak sampai tu bukan senang, Dan. Betul. Jadi akhirnya beberapa komponen ditemui di perairan di dasar pantai, dikatakan dalam 3 serpihan. 3 serpihan anak kapal tersebut. Faham. Dan tidak lama selepas itu Pika, Panglima Tentera Indonesia mengesahkan bahawa kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam ke dasar lautan dan 53 anak-anak kapal juga turut maut. Tapi kasihan Pika bila tengok balik nasib anak-anak kapal yang hilang. Sebab apa? Ahli keluarga semua sedang menunggu. Ialah dalam bulan Ramadan Pika, kan? Mungkin ada ahli keluarga yang mengharapkan menyambut Aidilfitri bersama-sama. Betul tu. Lebih sedih lagi, Dan ada satu video ni di mana seorang anak mangsa yang menunjukkan isyarat seolah-olah tak bagi bapa dia pergi. Macam terlalu sedih. Betul Pika. Aku ada tengok video tu, memang menyayat hati. Seolah-olah kanak-kanak ni tahu yang bapa dia akan pergi bersama lagi 52 orang anak-anak kapal yang lain. Apa-apa pun kami ucapkan takziah buat keluarga mangsa dan semoga urusan mereka dipermudahkan. Betul. Semoga roh semua anak-anak kapal yang telah pergi dicucuri rahmat dan tenang di sana. Okey Pika, aku nak tanya mu Pika. Sepanjang PKP ni sudah berapa lama mu tak dapat balik kampung? Tak boleh hentai negeri? Kalau kira-kira dah 4 bulan. Sebab kita pun tahu orang kata pandemik ni kerajaan menggesa semua rakyat duduk di rumah. Jangan merentas negeri. Kecuali apa, Dan? Kecuali atas urusan macam kalau pasangan isteri atau suami di negeri lain. Ataupun atas kematian. Betul. Ataupun atas urusan-urusan penting yang lain. Jadi aku tak ada urusan penting, aku terpaksa duduk kat Selangor ni. Jadi kenapa mu tanya ni? Sebabnya Pika ni ada satu cerita yang aku nak kongsikan. Tentang seorang ayah yang tak sempat melihat anaknya pada saat-saat akhir Pika. Ya, betul tu. Aku ada juga lah tengok video TikTok yang dikongsi oleh Haifa menceritakan kehilangan kakaknya yang sudah setahun tak jumpa sebab pandemik ni. Memang sedih lah. Faham. Ini semua sebab apa Pika? Sebab pandemik lah. Betul. Lagipun anaknya yang meninggal ni Pika dijadualkan balik ke Terengganu tapi tak berkesempatan. Ya. Tapi Dan lebih menyedihkan apabila dia turut berkongsi video reaksi ayah dia dengan beserta caption yang bagi aku memang mengundang sedih lah. Haifa ni lah. Haifa ni, ya Allah kuatkanlah hati abah dari Terengganu sampai Selangor non-stop menangis. Bayangkan Pika, orang yang kita sayang dah lama tak jumpa tapi bila kita jumpa saat akhir adalah dia hanya sekujur tubuh. Betul tu, Dan. Difahamkan juga arwah yang memang mesra dipanggil Alor ni meninggal disebabkan penyakit yang sedia ada. Tapi kita tak tahu penyakit apa sebab keluarga mangsa pun tak cerita lebih detail. Betul Pika. Kami dari Obi TV ingin mengucapkan salam takziah kepada ahli keluarga arwah Halung dan semoga arwah Halung dicucuri rahmat dan tenang di sana. Dan juga kita juga berharap agar pandemik ini dapat berakhir dengan segera agar tak berlaku lagi sedih macam ni. Okey Pes, untuk berita yang pertama ini mengenai satu video yang viral dekat TikTok dan juga Twitter mengenai kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Yes Ash, video ni mengenai seorang anak nama dia Iras, yang mana Iras ni menunjukkan yang ibu dia telah pun dimasukkan ke hospital atas faktor kesihatan lah. Betul. Dan sekarang ni biasalah nak melawat pun susah kan, pandemik sekarang ni. Jadi apa yang Iras buat ni, dia ambil keputusan untuk curi-curi masuk hospital nak tengok mak dia. Curi-curi
curi-curi masuk. Curi-curi Sanggup masuk, sanggup. Kalau akulah pun memang sanggup nak sneak in sebab apa nak tengok ibu. Betul. Risaulah kan sebab tu ibu kita. Betul. Kalau nak tengok video tu kan juga Pes kan. Memang nampak rapatnya si Iras ni dengan ibunya. Cium dengan ibunya. Faham. Sayang betul dengan ibu. Aku tengok juga video tu dan Iras juga turut berkongsi bahawa ibu dia ditahan di hospital sebab jari kaki ibu dia dipotong dan waktu dia nak balik tu nampaklah yang Iras wajah muka mak dia tu sayu sedih betul. Dan juga orang selalu ingat kita sebagai anak lelaki ni mempunyai ego yang tinggi. Betul. Hati yang keras, susah nak menangis. Tetapi jauh di sudut hati ni hanya Tuhan saja yang tahu Patch. Macam Iras ni lah. Masa dia on the way balik tu dia berkongsilah video dia menangis tak tahan sebab. Dia berhenti tepi jalan dia menangis. Kalau kita pun dekat tempat Iras pun mungkin kita akan rasa benda yang sama. Yelah, mana taknya siapa je yang tak sayang wanita yang melahirkan kita, betul? Setuju dengan kau Patch. Memang aku setuju 100%. Sebab apa? Sebab ibulah tempat kita mengadu. Ibulah tempat kita bergantung, berkongsi cerita dan sebagainya. Kalau nak bagi tahu sampai esok pun jasa ibu dekat kita ni takkan habis. Tapi walau bagaimanapun Ash, kita doakan agar Ibu Iras cepat sembuh dan lepas tu bolehlah pulang ke rumah. Anak-anak sekarang kita tengah bulan Ramadan kan. Lepas ni dan raya, hopefully semuanya dipermudahkan untuk keluarga Iras. Okey Pes, untuk berita yang seterusnya. Ya, Zah. Kali ini mengenai kanak-kanak yang menjual barang secara online dan bila dibuat live seramai 14,000 tontonan. Ramai weh. Kau punya berapa? Kau punya live berapa? Aku punya sejuta. Sekejap, 14,000 ni tontonan dia buat live dekat mana? Facebook. Facebook. Wow, banyak. Ini mesti tak lain tak bukan kau tengah cakap pasal budak yang meniaga online jual baju tu kan? Yes. Dia jual baju. Sebab mana taknya kau tengok pandai kecil-kecil dah fikir pasal duit. Betul. Sebab kalau orang lain yang macam bayar-bayar dia tak ada maknanya. Bayar-bayar dia mesti akan macam diorang lebih kepada handphone, main game, tengok gadget, main YouTube semua kan. Betul. Itulah dia, tapi tidak untuk budak-budak ni Pes sebab budak-budak ni luar biasa. Macam aku cakap tadi lah, diorang ni mengorbankan masa diorang ni untuk berniaga online. Bayangkan, "Hi guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak jual Lego baju." Macam tu. Ada bakat. Ada bakat. Pernah buat dulu? Pernah buat dulu. Pernah buat dulu. So tengok kat baju situ memang bersepap kat belakang dia ambil je dia tunjuk. Hari ni nak jual ni, harga dia berapa dan sebagainya. Memang petah di cara dia bercakap. Dan disebabkan kepetahan dan betapa hype-nya budak-budak ni, ramai yang support dan beli baju yang diorang jual tu. Okey, Patch. Nak tanya kau lah, apa pendapat kau tentang usaha diorang ni untuk apa orang kata tu mendapatkan duit daripada usia yang kecil tu? Okey, aku rasa kalau kecil-kecil lagi diorang dah berfikir dan boleh melakukan benda tu, aku rasa memang masa depan diorang sangat cerah lah. Sangat cerah sebab daripada kecil diorang dah tahu macam mana nak orang kata survive. Yes, macam mana nak bercakap depan orang ramai. Dia in a way dia dah build up keyakinan diri tau. Betul. Salut lah Dik. Nanti besar nanti kau mesti orang berjaya. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Kecil. Nasha. Ya. Saya nak tanya awak, sepanjang bulan Ramadan ini apa dugaan yang paling besar yang pernah awak hadapi? Dugaan saya sepanjang bulan Ramadan ni sama macam orang lain. Kita nak menunggu azan maghrib. Faham. Bila kita tunggu azan maghrib tu, makin nak dekat azan maghrib tu makinlah dugaan tu besar. Tahu-tahu pula ada makanan dah penuh atas meja. Betul. Sama lebih kurang macam saya. Saya pun bila bulan Ramadan ni dugaan saya adalah menahan marah. Pemarah. Sebab bila bulan puasa ni ada je perasaan-perasaan nak marah tu muncul. Macam menduga sangat kan nak suruh marah kan. Betul. Tapi Nasha, dugaan kita tu tak sama macam dugaan seorang makcik ni. Yang mana makcik ni dia telah menghadapi tragedi di mana rumahnya hangus dijilat api. Semasa bulan Ramadan ni Nasha. Okey, I ada tengok dalam satu video TikTok ni, makcik ni dia tak ada kat dalam rumah masa rumah dia terbakar. Jadi dia berlari ke arah rumah dia untuk nak selamatkan apa yang patut. Tapi rumah dia dah marak sangat api. Jadi jiran-jiran pun macam halanglah makcik ni. Betul Nasha. Benda yang paling orang kata menyentuh hati bila aku tengok makcik tu mengeluarkan air mata dia. Makcik tu sedih, menangis sebab apa? Sebab makcik ni bayi-bayi ibu kita. Bila kita tengok seorang orang kata ibu tu menangis, tak sampai dekat hati ni saya rasa sebab nampak pula jiran-jiran dia cuba menghalang makcik tu daripada nak selamatkan rumah.
Itu momen tu aku rasa macam biasa kita nampak benda-benda dalam filem je Nasha. Ya, dengan kita nak dekat raya lagi sekarang ni kan. Betul. Lagi sedih. Tapi tak apa, kita harapkan lepas ni lebih ramai lagi orang-orang yang boleh bantu makcik ni. Betul. Bagilah makanan ke, barang-barang ke, tempat tinggal ke apa ke. Betul Nasha. Ini kita ibaratkan makcik ni sedang melalui dugaan bulan Ramadan ni. Moga-moga Aidilfitri yang bakal tiba tak lama lagi ni dapat orang kata menambah suasana ceria ke dalam hidup makcik tersebut. Okey, untuk berita yang kedua ni, I nak tanya you lah. Dulu-dulu you suka tengok filem apa? Mr. Bean Holiday. Comel dia punya pilihan cerita kan. Okey, kalau I suka cerita yang ganas-ganas sikit. You pernah tengok tak cerita Karate Kid? Karate Kid ganas? Ganas lah, dia sepak kaki dia sampai ke atas tau. Okey. Ada yang ada Jackie Chan, ada Jaden Smith, anak Will Smith tu semua. Yes, tahu. Sebab apa kita nak cakap pasal Karate Kid kali ni? Sebab baru-baru ni dekat Twitter viral gambar-gambar pelakon-pelakon Karate Kid ni. Dah besar dah semuanya Nasha. Apa nama dia? Yang lelaki tu Zack Wang. Ya. Yang perempuan tu? Yang perempuan Wen Han. Betul ke tu? Betul. Zack Wang tu orang kata muka dia tak jauh pun beza. Kan lebih kurang je masa kecil dengan besar masih kan. Orang kata comel dia masih sama. Cuma sado lebih sikit lah kot kan. Kenapa saya cakap dia comel Saya nervous. Risau. Tapi yang perempuan tu Nasha, Wen Han. Ya Allah, cantiknya Nasha. Dah kan? besar, masa kecil cantik juga. Tapi dah besar, ya Allah. Makin cantik. Glow up orang kata. Glow up Tahu tak? Awak dah glow up belum? Saya masih kecil. Faham? Baru-baru ni pula Nasha ada tengok Zack Wang tu, dia macam post dekat Instagram dia lah yang dia sedang berlakon filem terbaru dia. Cerita apa tu? Tak tahu kan? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Ingat kongsi nak bagi tahu. Tak tahu, tapi sebagai netizen, sebagai peminat orang kata peminat filem-filem Karate Kid ni. Filem-filem Karate Kid filem banyak. Peminat filem Karate Kid ni kita semua kena tunggu lah. Orang kata support je Zack Wang dengan Wen Han ni, apa yang akan diorang lakukan selepas ni. Mungkin dia nak berkarate lagi? Mungkin ataupun ada filem taekwondo pula ke? Silat pula ke? Kita tak tahu. Silat Kid. Okey ke Silat Kid? Itu saja Obi TV kali ini. Untuk artikel-artikel yang menarik, korang boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best juga, korang boleh subscribe ke YouTube Oh Bulan Official. Betul. Untuk korang yang sedang menonton sekarang ini, untuk makluman anda, Obi TV akan bersiaran setiap hari Rabu, Khamis dan Jumaat sepanjang bulan Ramadan ini pada jam 10 malam hanya di TV9. Betul itu. Saya Daniel Nawawi. Dan saya Nasha Nazari. #salam sayang. Selamat berpuasa. Bye-bye. Assalamualaikum. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.